اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 6, muka surat 6 baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan senya telah membangkitkan daku Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan daku, yakni membangkitkan bagi aku. Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pesuruh, yakni akan pesuruh. Pesuruh tu terjemahan daripada Rasul. Rasul terjemahannya adalah utusan ataupun pesuruh. Rasul tu bahasa Arab. Tapi kita sudah sebut dengan Rasul. Sebut Rasul tu kita faham dah. Rasul maknanya utusan ataupun pesuruh yang dikuat akan dia. Yang dikuat akan dia, akan pesuruh, akan Rasul dengan mukjizat. Mukjizat yang kharik bagi adah. Yang kharik bagi adah. Ni kitab Minhajul Abidin, terjemahan dah ni. Terjemahan Syekh Daud Al-Fatani daripada Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Jadi terjemahan dia ni ke bahasa Melayu dah ni. Yang kharik bagi adah. Kharik bagi adah ni dikira bahasa standard dah bagi bahasa Melayu. Kharik ni yang mencari adah, yang mencari adah, yang melemahkan kuasa manusia, yang melemahkan kuasa manusia. Manusia tidak boleh meniru akan mukjizat. Manusia tidak boleh melawan akan mukjizat. Mukjizat tu sendiri dah dengan makna yang melemahkan, i'jaz, yang melemahkan manusia daripada meniru, ataupun yang melemahkan manusia daripada nak lawan lah, gitulah. Sebab itulah kita maklum kisah tukang sihir Fir'aun segera beriman dengan Nabi Musa alaihi salam. Sebab mereka mengetahui itu bukan sihir, itu bukan yang boleh dipelajari. Yang mana ilmu sihir yang terhasil daripada dipelajari ini boleh bertanding, boleh berlawan. Bagi orang yang ilmu sihirnya lebih pandai, lebih bijak, lebih tinggi, dia boleh mengalahkan ilmu sihir hak kurang daripada dia. Jadi maknanya sihir ni masih lagi ada orang lain yang boleh melemahkan. Ada lagi orang lain yang boleh boleh lawan lah. Ada pun mukjizat, perkara yang lemah daripada untuk meniru ke, untuk melawan ke. Ni hak mukjizat yang dikuatkan kepada Rasul, yang dibangkit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sambungan selepas daripada khatrah samawiyah, lintasan
yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil keinsafan, yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana permulaan pembicaraan dalam kitab Minhajul Abidin selepas daripada dimulai dengan berkaitan dengan ibadah, dimulai dengan berkaitan dengan ibadah. Sebab kitab Minhajul Abidin perjalanan orang yang mengabdikan diri akan Allah ila jannati rabbil alamin, kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Jadi permulaan kitab Minhaj adalah membicarakan berkaitan dengan ibadah. Selesai bicara berkaitan dengan ibadah, yang dimulai ibadah ni Imam Ghazali mengatakan adalah samaratul ilmi, itu ibadah. Ibadah adalah hasilan daripada ilmu. Ibadah adalah hasilan daripada ilmu. Dalam Sirajul Talibin syarah pada kitab Minhajul Abidin, falaulahu lam takun ibadatan, tanpa ilmu tidak dipanggil ibadah. Kita hanya meniru-niru, kita hanya menurut-nurut, hanya menjadi adah, tradisi kebudayaan semata-mata. Ada tradisi kebudayaan kita ada kan, kebudayaan kita, tradisi kita yang tertentu, pada masa yang tertentu, pada ketika yang tertentu kita ada tradisi, kita ada budaya, ada adat. Apa budayanya, tradisinya? Sembahyang 5 kali sehari, itu tradisi. Kalau tidak dimulai dengan ilmu, tanpa ilmu tidak panggil ibadah. Sebab itulah Nabi SAW memerintah kita ibu bapa bukan hanya murus sabiyas salah iza balagha sab'a sinin, suruh oleh kamu akan anak kamu akan sembahyang apabila umur 7 tahun. Nabi bukan hanya perintah suruh. Di hadis riwayat yang lain Nabi SAW perintah alimus sabiyas salah iza balagha sab'a sinin, ajar oleh kamu akan anak kamu akan sembahyang apabila umur 7 tahun. Satu hadis Nabi perintah supaya suruh sembahyang. Satu hadis yang lain Nabi perintah supaya kamu ajar sembahyang. Ajar dengan syarat yang lengkap, dengan rukun yang lengkap, dengan syarat bagi tiap-tiap rukun. Bukan hanya ajar rukun sahaja, ajar syarat bagi tiap-tiap rukun. Contoh, rukun yang pertama niat. Dalam niat, berapakah yang kita wajib niat? Kalau sembahyang tu sembahyang fardu, kita wajib ajar kepada anak kita. Kalau sembahyang tu sembahyang sunat, berapakah yang kita wajib kena niat dalam sembahyang sunat? Kalau sembahyang tu Jumaat, yang berbeza dengan sembahyang fardu 5 waktu. Sembahyang fardu 5 waktunya berjemaah fadilah. Adapun Jumaat berjemaah berbeza, ianya menjadi syarat untuk sah sembahyang. Jumaat dengan Zuhur berbeza. Zuhur berjemaah fadilah. Sembahyang Zuhur seorang boleh. Tapi Jumaat syarat sahnya adalah berjamaah. Daripada syarat sah berjemaah dalam niat sembahyang Jumaat, apakah niat yang wajib kita kena tambah yang lebih daripada niat ketika sembahyang fardu Zuhur? Wajib kita kena ajar ibu bapa, bukan ustaz. Ibu bapa yang wajib ajar. Itu perintah Nabi SAW. Macam kita puasa ni, kita ajar niat puasanya macam mana. Kita nak puasa Ramadan ni, apakah bezanya niat puasa Ramadan dengan niat puasa Isnin, dengan niat puasa Khamis, dengan niat puasa 6 Syawal, dengan niat puasa Arafah? Apa yang beza antara niat puasa fardu Ramadan dengan niat puasa sunat yang lain? Kena jawab. Bukan niat sahaja, bukan. Apakah syarat bagi untuk sah satu-satu rukun? Barulah kita tu ajar ibadah sembahyang kepada anak-anak kita. Kalau tidak, kita hanya ajar adah sembahyang, tradisi sembahyang, bukan ibadah sembahyang. Kita kena faham mulai, satunya ibadah, satunya adalah adah, tradisi. Kita ajar anak kita ibadah sembahyang, ataupun kita suruh anak kita meneruskan tradisi sembahyang. Sembahyang tanpa melengkapkan dia punya syarat rukun tidak dinamakan sembahyang. Sebagaimana
Nabi bersabda kepada Khalaq bin Rafi', fa innaka lam tusalli, kamu belum sembahyang. Khalaq bin Rafi', sahabat Nabi, orang Badawi, sembahyang dekat dengan Nabi 3 kali sembahyang, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ketiga-tiga Nabi menyatakan kepada Khalaq bin Rafi', fa innaka lam tusalli, dengan makna kamu belum sembahyang. Itu bukan sembahyang. Apa nak panggil apa tak tahulah, adah ataupun bersenanglah. Tapi Nabi kata kamu belum sembahyang. Jangan kita ingat tunggang tunggik tu sembahyang. Tidak semestinya. Sembahyang dia ada peraturan dia. Sembahyang yang Nabi terima direct daripada Allah Subhanahu wa taala, ada peraturan dia, yang mana sembahyanglah yang sepakat ulama yang wajib kita suruh dan ajar anak kita bermula daripada umur 7 tahun. Ajar sembahyang 7 tahun. Adapun berpuasa hanya khilaf ulama. Kias kepada Nabi perintah latih anak sembahyang, mazhab Syafi'i mewajibkan ibu bapa latih anak berpuasa apabila umur 7 tahun. Itu jumhur mazhab. Tapi mazhab Maliki tidak. Puasa tak payah. Letih budak, lapar budak. Hak kewajipan ibu bapa hanyalah suruh sembahyang dan ajar sembahyang. Bila anak tu balik, sembahyang yang sebenar, orang sembahyang pasti berpuasa. Orang sembahyang pasti berpuasa. Orang berpuasa belum pasti sembahyang. Sebab apa? Sebab terkadang dia ajar dengan tradisi puasa tanpa ilmu. Yang mana ketika ajar tradisi puasa tanpa ilmu, sembahyang dikesampingkan. Anak letih sangat dah, asal dak sembahyang. Lepas berbuka tidur semula, maghrib tak sembahyang. Siapa yang latih adah seumpama ni? Terkadang ibu bapa lah yang tidak bertanggungjawab, melatih anak dengan adah yang bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ibu bapa ingat baik, kita akan dipersoalkan satu-satu di hari akhirat. Yang mana kadang-kadang kita ni hanya sembahyang dah, sekejapnya mu sembahyang mayang dah mau, tak apa, ingat ke lepas dah kitanya mahsyar, tahulah kita belum lagi menunaikan tanggungjawab. Kita tak betul-betul ajar berkaitan dengan hukum hakam sembahyang, dan kita tidak betul-betul pastikan anak kita sembahyang benar-benar sembahyang. Bukan hanya masa yang singkat, selesai 4 rakaat sudah dah nak tengok kartun pula, tak apalah, sembahyang dah. Kita kira lega dah, kita sudah menunaikan tanggungjawab. Kita belum lagi menunaikan tanggungjawab. Akhirnya anak kita sembahyang adah, sampailah dibalik sembahyang adah, sampai dia tua pun sembahyang adah, diteruskan latih sembahyang adah kepada generasi akan datang. Berat kita di pada masyarakat kalau kita tidak menunaikan tanggungjawab. Itu cerita bab ibadah sembahyang, beza dengan adah. Sembahyang walaupun wajib kita ajar sembahyang, tetapi bermula daripada umur 7 tahun. Tapi sebelum masuk umur 7 tahun, kita wajib ajar mengenal Allah dan Rasul terlebih dahulu. Sebelum kita ajar sembahyang umur 7 tahun, kewajipan kita yang pertama-tama ajar mengenal Allah, ajar mengenal Rasul. Dalam kitab Minhajul Abidin ni, selepas daripada Khatrah Samawiyah, lintasan yang dicampur oleh Allah keinsafan, yang pertama-tama majlis susung adalah mengenal Allah. Hak kita baca pagi ni untuk mengenal Rasul yang dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikuatkan dengan mukjizat. Jadi yang pertama-tamanya kita kena ajar anak kita mengenal Allah, mengenal Rasul, untuk memastikan anak kita ni lengkap ke-6 rukun iman sebelum daripada masuk umur baligh. Itu yang pertama. Sembahyang tiang agama, tapi akidah adalah usuluddin, tapak agama. Tanpa akidah tak ada agama langsung, walaupun sembahyang comel sekalipun. Tapi terkadang usuluddin pun hanya bilang ke-6 rukun iman, sembahyang pun hanya tradisi adah semata-mata. Terkadang latih dengan berjemaah 5 waktu, tapi hayat sembahyang anak tak ada hayat sembahyang anak. Boleh latih anak berjemaah termasuk solat subuh.
Payah dah tu nak latih anak solat berjemaah subuh tu. Tapi boleh latih anak kita untuk mengekali solat berjemaah, termasuk berjemaah subuh. Tapi hayat sembahyangnya macam mana? Tidak dia ajar, tak lepas. Tapi itu cerita khas sembahyang. Yang pertama-tama cerita bab iman, cerita bab akidah. Ni kita hari yang pertama bulan Ramadan, alhamdulillah kita sempat Ramadan untuk tahun ini. Bulan yang penuh dengan kerahmatan, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang suci. Untuk dapat kelebihan-kelebihan, ganjaran-ganjaran yang ada dalam bulan Ramadan, kita sudah melengkapkan prasyarat ataupun tidak. Yang mana terkadang di bulan Ramadan ni hanya dibicarakan kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan, ganjaran yang ada dalam bulan Ramadan, tetapi terkadang mana prasyarat dia? Adakah kesemuanya dapat kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan? Adakah kesemuanya dapat ganjaran yang ada dalam bulan Ramadan? Dia ada prasyarat untuk dapat kelebihan dan ganjaran. Kita masuk bulan suci, yang pertama-tama pastilah akidah kita akidah yang suci, dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kena pastikan kita benar-benar berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita benar-benar orang yang beriman. Yang mana kefarduan puasa Ramadan ni diseru kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas ummah-ummah yang terdahulu daripada kamu. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang lengkap ke-6 rukun iman. Macam mana untuk sah rukun iman yang pertama? Macam mana untuk sah rukun iman yang kedua? Bukan hanya hafaz. Sebagaimana rukun sembahyang bukan hanya hafaz rukun. Kena pastikan syarat bagi tiap-tiap rukun lengkap. Sama terus ini rukun iman. Itu rukun sembahyang tiang agama. Ini rukun iman. Untuk memastikan sah kita tiap-tiap satu rukun iman tu. Beriman dengan kitab, beriman dengan Rasul, beriman dengan hari kemudian, beriman dengan qada dan qadar Allah. Baik pun qada dan qadar Allah, jahat pun qada dan qadar Allah. Jahat pun qada dan qadar Allah. Kufur seseorang qada dan qadar Allah. Maksiat seseorang qada dan qadar Allah. Seseorang tidak puasa qada dan qadar Allah. Seseorang tidak sembahyang qada dan qadar Allah. Sekalian baik jahat qada dan qadar Allah. Bahkan ada yang berpegang perkara jahat bukan qada qadar Allah. Kalau berpegang perkara jahat bukan qada qadar Allah, ini bukan orang yang beriman kerana tak lengkap ke-6 rukun iman. Jadi nak dapatkan kelebihan tu ada prasyarat dia. Kita bukan hanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita nak rebut kelebihan. Bulan Ramadan kita nak rebut ganjaran. Bukan hanya bulan Ramadan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sentiasa dalam keadaan lengkap prasyarat untuk terima kelebihan dan ganjaran. Hak ni hak berkaitan dengan iman, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan sembahyang ni, berkaitan dengan puasa kita ni, dengan ilmu. Berarti Mazali memulai dengan ibadah hasilan ilmu. Tanpa ilmu tak panggil ibadah, hanya menjadi adah tradisi. Ni kita bulan Ramadan ni dilain sedikit. Bulan Ramadan ni kita lembut sedikit. Hati kita lembut sedikit. Ke bulan Ramadan ni hati panas sedikit sebab lapar. Kita bulan pagi ni tak lapar lagi. Mana bulan Ramadan ni hati kita lembut. Mudah kita nak kira. Nak muhasabah diri pun mudah. Nak kira, nak muhasabah tanggungjawab kita kepada keluarga kita setara mana. Makan cukup, pakai itu lebih daripada cukup. Itu jasmani yang akan jadi makanan ulat di dalam kubur, di dalam tanah. Makan macam mana dengan rohani, iman, akidah macam mana.
ibadah, sembahyang, puasa, zahir batinnya macam mana, taat batinnya macam mana. Kita pasti tak kita ajar anak kita dengan apa dia taubah, apa dia khauf, apa dia zuhud, apa dia syukur, tawakul, reda, sabar. Itu semua ketaatan batin yang diperintah di dalam Al-Quran. Sembahyang perintah Al-Quran, puasa falyasumhu perintah Al-Quran, taubah perintah Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubahlah kamu akan Allah, akan sebagai taubah yang sebenar-benarnya. Perintah Al-Quran. Zuhud perintah Al-Quran, sabar perintah Al-Quran, syukur, tawakul perintah Al-Quran yang sama, yang memerintah kita sembahyang, yang memerintah kita berpuasa. Macam mana dengan ketaatan batin? Taat zahir saja, batin tidak taat, itu adalah orang yang berpura-pura di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana dengan maksiat batin? Riya, ujub, takabur, hasad. Kita ajar tak kepada anak-anak kita berkaitan dengan maksiat batin yang kita panggil sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat dicela pada syarak. Kita ajar ke tak? Itu ilmu fardu ain yang wajib ibu bapa ajar sebelum anak masuk mabaligh. Wajib atas ibu bapa, bukan atas ustaz, atas ibu bapa. Tak ada ni semua anak kita balik dalam keadaan jahil ilmu agama, pegangan mereka salah, datang daripada kecuaian siapa? Ibu bapa. Sembahyang adah bukan ibadah, datang dari kecuaian siapa? Ibu bapa. Anak tidak ada sifat kepujian, penuh dengan sifat kecelaan. Kecuaian siapa? Kecuaian ibu bapa. Sebab itulah peranan ibu bapa ni besar dalam agama. Ibu bapa lah yang menyahudikan, ibu bapa lah yang menasarakan, ibu bapa lah. Anak dilahirkan dekat putih bersih, ibu bapa lah yang mencorokkan, melahirkan anak yang beriman dan beramal soleh. Beriman, ajar akidah molek, beramal soleh, taat zahir, taat batin molek. Tinggal maksiat zahir, tinggal maksiat batin molek, itu amal soleh. Ibu bapa lah yang mencorokkan anak jadi anak beriman dan beramal soleh, ataupun sebaliknya. Terkadang iman akidah kurang dititik beratkan. Sembahyang puasa adah semata-mata, taat batin lagilah tidak dibicarakan. Siapa yang mencorokkan? Generasi akan datang, kitalah ibu bapa. Kita cakap sedap ibu bapa ni, cakap sedap lah. Banyak yang mana kita bangga adalah kebanggaan kita. Anak kita berjaya tinggi dalam pelajaran dunia, kita berbangga. Anak saya begini, bangga. Iman amal solehnya macam mana? Alhamdulillah ke tidak? Nak bangga waktu tak salah pun, jangan takabur, sudahlah. Tapi macam mana dengan agama? Anak kita semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, ngaji Quran khatam. Semayang dengan ilmu ataupun tidak? Akidahnya macam mana? Tanpa akidah semayang tidak akan diterima. Ni kita bulan Ramadan, tanpa akidah puasanya tidak diterima. Sebab itulah kita ambil Maulid dan kitab Minhaj ni, dimula daripada permulaan keinsafan. Bila mari keinsafan, macam mana kau kita nak balik kepada agama? Yang pertama-tamanya, fikir berkaitan dengan bagai-bagai nikmat yang ada pada diri kita ni, dengan nikmat kekuatannya, dengan nikmat akalnya, bagai-bagai nikmat yang diri kita ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan supaya kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala lantik rasul yang akan bawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bangkit rasul, bawa ilmu agama. Sekarang ni kita ada dah ilmu agama yang rasul bawa datang.
Kita ajar dak ilmu agama yang Rasul bawa datang kepada kita, kepada anak-anak kita. Rasul bawa ilmu agama. Rasul bawa amal agama. Jadi ilmu amal agama yang Rasul bawa, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan tidak ilmu dan amal agama yang Rasul bawa kepada anak-anak kita. Ini hak bicara bahagian kita, diri dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara oleh kamu akan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Hak ni tanggungjawab besar kepada diri kita. Kita hanya terkadang nampak sekadar zahir-zahir adah saja, nampak seperti beribadah. Tapi ibadah Mazali memulai dengan samaratul ilmi, hasilan ilmu berpanggil ibadah. Jadi Mazali mula daripada permulaan, keinsafan yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya pembicaraan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara pula berkaitan dengan Rasul yang dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila Allah taala kurniakan keinsafan kepada seseorang, maka akan terbuka hati untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Terbuka hati untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Tandaan terbuka hati seseorang adalah sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tandaan seseorang telah dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala nur hidayah daripada Allah, tandaannya adalah menjauhkan daripada negeri yang penuh dengan tipu daya dunia dan kembali kepada negeri yang kekal akhirah, dan mengsediakan bagi kematian dahulu daripada datang kematian. Ini tandaan seseorang telah dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala akan nur hidayah. Hatinya bertambah kurang dengan dunia yang penuh dengan tipu daya. Hatinya kembali kepada negeri yang kekal akhirah, dan sentiasa buat ibadah sebagai persediaan selepas daripada kematian. Itu tandaan seseorang Allah taala campur nur hidayah. Jadi hak dunia ni kalau lama kau kurang, hati duduk fikir noh negeri yang kekal akhirah, dan perbanyakkan buat persediaan untuk bekal selepas daripada kematian sebelum datang kematian. Itu tandaan yang Nabi sebut orang yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala nur hidayah. Tetapi macam mana kita nak kembali kepada negeri yang kekal akhirah? Macam mana kita nak buat persediaan untuk bekalan selepas dari kematian? Atau balik semua tu kepada ilmu. Terbuka hati, kemudian panjang lagi perjalanan dalam kita mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seseorang Tuhan campur taufik hidayah, hati dia akan terbuka mudah untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dalam surah Al-An'am ayat 125, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawa Allah menghidayahkan siapa, nescaya Allah Taala akan membuka hati akan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Tuhan kendak seseorang itu dapat hidayah, mudah-mudahan hati akan terbuka untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah melengkapi ilmu dan amal. Yang mana dalam kitab Minhajul Abidin ditekan dua perkara yang besar dalam agama, yang dipanggil dua permata dalam agama, ilmu dan ibadah. Dua ni tidak boleh cerah tanggal. Satunya ilmu, satunya ibadah. Imam Ghazali sebut sebagai dua permata. Dua permata dalam agama, ilmu dan ibadah. Dua permata tak boleh cerah tanggal. Tapi antara dua permata ni, hak mana permata yang paling mahal? Tapi kedua-dua ni mahal belakalah permata. Tapi antara dua permata yang paling mahal, yang paling besar adalah ilmu.
Sebab apa? Sebab ilmu menjadi imam, menjadi pendahuluan, amal menjadi makmum. Maka mana yang paling lebih, imam ke makmum? Mana yang paling lebih? Tahu kan, imam ke makmum? Imam yang paling lebih. Imamnya adalah ilmu, yang mengikutinya adalah amal. Maka yang lebih adalah ilmu, sebab dia menjadi imam. Al-ilmu imamul amali, Nabi kata. Al-ilmu imamul amal. Ilmu ialah imam kepada amal. Amal menjadi makmum. Jadi pastilah imam lebih afdal daripada makmum. Tanpa imam tak adalah makmum. Tapi tanpa makmum, imam pun seorang diri, tak adalah imam. Dua-dua tak boleh cerah tangga. Bukan kata tu imam tak perlu kepada makmum. Tak perlu macam mana? Lagi ramai makmum, lagi lebih imam. Lagi ramai makmum, lagi lebih imam pahala. Dia tak sama. Tu imam, makmum 10, makmum 20, makmum 100, tak sama. Memanglah 27 fadilahnya, tapi takkan sama. Ni. Jadi ilmu ni lebih dah. Amal lagi lebih ilmu tu. Tapi antara dua ni, Imam Ghazali kata dah, yang paling lebih adalah ilmu. Tapi dua, ilmu dan amal tak boleh cerah tangga. Yang mana dua ni lah Imam Ghazali kata nasihat agama. Orang yang jadi penasihat agama, pentazkirah agama. Pentazkirah, apa tazkirah? Peringatan. Pentazkirah, pengkuliah itulah orang yang bagi peringatan. Orang yang bagi nasihat agama, orang yang bagi peringatan agama, dia tak lagi dua ni. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Barulah ini pentazkirah yang sebenar. Penasihat yang sebenar, ilmu dan amal. Dua ni. Jadi orang yang Tuhan buka hati, orang yang Tuhan kendak bahawa diberi hidayah, Tuhan akan buka hati pada agama, ilmu dan amal. Sebaliknya Allah Ta'ala berfirman, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Tuhan kata, dan sesiapa yang mendaki oleh Allah bahawa menyesak oleh Allah akan sesiapa. Kalau Tuhan kendak sesiapa ni Allah nak sesatkan, baik jahat qada qadar, kan rukun iman yang keenam. Ini pegangan percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada diri kita sendiri. Itu adab percakapan. Jangan pula kita cakap kok luar. Orang yang buat benda salah tu qada Allah, jangan. Dia cakap adab, dia panggil adab sopan agama. Diharamkan kita menyandarkan perkara buruk kepada qada dan qadar. Ini dalam majlis ilmu, cerita bab pegangan, ceritalah baik jahat qada dan qadar. Bukan boleh cakap keluar kita buat kerja tak betul, orang marah, qada qadar haram. Kita cuai dalam pekerjaan, orang marah, qada qadar boh, haram, kena 2 kali marah. Hak boh dia tadi marah kerana kerja tak betul, marah dah sekali. Qada qadar, kena marah lagi kuat daripada marah pertama tu. Kena marah lagi lebih daripada marah pertama. Marah pertama marah dah. Sebab apa? Kerja tak betul, kerja cuai. Disandar pada qada dan qadar. Hak ni lagi kena marah. Lagi kena marah. Tapi kalau hak boh dah cerdik kau, apabila marah pada anak buah, anak kuli, anak bawah lah, kan anak kuli anak bawah, qada qadar senyap boh, tak wani kata apa, jahil tu boh. Kata hak tu lagilah kena marah, haram tu. Menyandarkan perkara buruk pada qada dan qadar. Pegangau dak setuh dak tu tetap dah. Kalau tidak berpegang perkara jahat qada dan qadar, out lah. Mana rukun iman yang ke-6? Waktu tak ada bicara lah tu. Kita tepat hak lama dalam majlis ilmu ni, alhamdulillah lah. Kalau pergi tempat-tempat baru, macam berperang lah. Berperang. Dia kalau hak ustaz-ustaz hak baru-baru, dia tidak pernah menempuh realiti masyarakat. Ngaji pondok ni mudah.
Tu ajar faham kita pegang. Tu ajar faham kita pegang. Kita dah soal dah. Dah soal dah. Masuk kampung, baik jahat qada qadar. Jahat qada qadar. Oi gitu, oi ginilah. Hak tukang ngajar pun dah boleh jawab. Sebab apa? Dia tak ada pengalaman. Sebab masa ngaji tak ada. Tak ada. Tak ada pada ni. Bila tak ada pada ni. Bila masuk dalam masyarakat, dia banyak. Mana mungkin hak jahat qada qadar? Hak tua-tua pula hak lawang. Ustaz ni pun kata, dah erti dah kata dia. Dah erti nak cerita dah kata dia. Dia ni, dia persoal begitu, persoal begini, persoal begitu. Jadi pengalaman mengaji tak ada soal jawab. Pengalaman mengaji tak ada soal jawab. Bila mengajar ada soal jawab, macam mana kita nak jawab? Tambahan ini benda bab qada qadar. Qada qadar ni dia ada batasan, ada had dia. Setakat ni boleh cerita. Teruk kalau teruk. Teruk lah. Teruk. Ni hak Nabi fa'amsiku, Nabi kata tahan diri kamu. Nak korek dalam bab qada qadar, Nabi kata tahan diri kamu. Dan pernah satu riwayat merah muka Nabi yang mulia bila dengar sahabat duk bahas-bahas bab qada dan qadar. Merah muka Nabi yang mulia. Nabi bersabda, abi haza umirtum am bi haza ursiltu ilaikum. Ni ke diperintah akan kamu? Ni ke diutuskan aku kepada kamu? Bab qada qadar faham, pegang. Tak ada Tapi bila masuk dalam masyarakat, banyak. Banyak. Dahlah perkara jahat tu qada qadar. Semua perkara pun qada qadar. Tak payah Tuhan buat belaka. Berat lagi kat tu. Tak payah Tuhan buat belaka. Jom bandingan kot ni. Jam. Jom bandingan jam. Ketika tak ada bateri kan, kong bateri mampu, kita nak betul balik dia punya jarum, kita kena pulah. Pada dia, kita kena pulah. Betul balik jarum, kita bubuh bateri baru, adakah kita perlu pulah lagi jarum tu? Tak payah dah. Gitulah Allah Ta'ala. Allah letak dah tenaga pada seseorang, Allah tak payah buat dah seorang tu bergerak, seorang tu buat sendirilah. Sebab Allah sudah letak macam umpama bateri lah kepada jam. Allah Ta'ala telah letak dah kuasa pada hamba, tenaga pada hamba. Itulah Mu'tazilah Qadariyah yang setengah ulama mengatakan kapir pegangan tu. Tapi jadi panjang dia, ustaz tu pun dia jadi pening. Dah saya dah erti dah, tak boleh nak pergi dah. Dia nak pergi dah. Sebab yang duduk desak tu orang berkenaan masjid juga. Tapi masjid tu barulah. Masjid bukan baru. Pengajian akidah tu baru. Sebelum ni dia jenis mendatar gitu saja. Cerita ni cara berkitab. Dia cara berkitab, cara khusus benar, baru tahulah banyak orang tak erti. Cara khusus benar, berkitab lah. Macam ngaji sifat 20 tu lah berkitab. Bila berkitab cara khusus benar, baru tahu banyak penyakit. Penyakit pula orang tua-tua. Orang tua-tua pula ilmu ni tak pernah masuk dah sebenarnya dalam ni. Tak pernah masuk dah. Jadi banyaklah dia punya tu banyak. Tak boleh. Ustaz-ustaz pun kata kalau dia tak ada pengalaman, tak boleh. Baik ini pun tak boleh nak cerita panjang. Faham? Pegang. Tak sudah soal. Hak jahat pun qada-qadar. Ya, hak jahat pun qada-qadar. Wa man yurid an yudillahu. Dan sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawasanya menyesat oleh Allah Ta'ala akan sesiapa. Jadi sesat sesiapa seseorang tadi, Allah yang kehendak. Dan Allah yang sesatkan. Baik jahat datang dari qada dan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah menghendaki bahawa menyesat oleh Allah akan sesiapa, nescaya Allah Ta'ala akan jadikan dada di hati dia sempit, sesau, tak boleh nak masuk. Sebut ilmu tak boleh nak pergi. Ni ilmu tauhid, ni ilmu iman akidah ni tak boleh nak pergi. Ni padat, tak boleh nak masuk. Tak boleh. Lari kadang-kadang, lari. Lari, tambah. Berjemaah 5 waktu pada satu tempat. 5 waktu berjemaah. Tapi malam mengajar tauhid, dia sanggup daripada masjid dia lagi surah. Daripada masjid lagi surah. Malam tu saja. Malam ajar bab tauhid kitab Faridatul Far'i hak saya ngajar kala duha ni. Tapi bukan hak duha lah, maghrib. Lari.
Tak nak terima. Bukan orang bodoh-bodoh, orang belajar tinggi ilmu dunia, orang kerja sedap-sedap. Bukan orang tua pun, tapi tak boleh. Tak nak terima, tak nak masuk. Tak terbuka hati. Mana tu? Apa? Tuhan kehendak bahawa Tuhan menyesatkan sesiapa. Allah Ta'ala akan jadikan hati tu sempit. Orang lain molek-molek ada, seramah-ramah ada tu, molek-molek ada. Tak terfikir pula, dah kamu macam mana? Boleh? Boleh lah. Belajar bab akidah, faham bukan sudah lah. Jangan duk usul-usul lah. Jangan duk bahas-bahas lah. Ni tak boleh, tak boleh nak masuk. Itu bahagian masing-masing. Tuhan kendak bahawa Tuhan beri hidayah, terbuka hati mudah-mudah ilmu dan ibadah. Tapi Tuhan, jikalau Tuhan kendak bahawa Tuhan menyesatkan, hati tidak akan terbuka. Kadang ilmu tak terbuka, ibadah nampak rajin juga. Tanpa ilmu tak panggil ibadah, ada tradisi. Dan macam mana boleh buat ibadah kalau bukan yang sebenar? Kalau kita mengaji, kita masuk dalam kitab Minhaj Imam Ghazali ni, masuk dalam akabah yang ketiga, bicara bab syaitan. Terkadang syaitan menipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Atas rupa kebajikan. Bukan sembahyang sebenarnya. Itu adalah datang daripada syaitan. Sembahyang tapi ilmu, sembahyang yang tak lengkap syarat dan rukun. Hak Nabi kata kamu belum sembahyang, itu berdosa besar. Dosa besar atas rupa sembahyang. Jadi kalau sembahyang hak sebenarnya dosa besar tu daripada malaikat ke daripada syaitan? Syaitan lah. Tapi rupanya rupa kebajikan. Ada kita Minhaj dah akan cerita. Terkadang syaitan menipu daya anak ada atas rupa kebajikan. Nampak rajin buat ibadah, bulan Ramadan rajin buat ibadah. Ilmu macam mana? Ilmu akidah macam mana? Tak pernah peduli. Ilmu sembahyang macam mana? Tak pernah peduli. Rupa ibadah terkadang tipu daya syaitan, bukan datang daripada Allah dan bukan datang daripada ilham para malaikat. Itu datang daripada tipu daya syaitan. Ada ni. Kalaulah tidak terbuka hati untuk memulai dengan ilmu ibadah. Tapi kalau Tuhan kehendak seseorang itu dapat hidayah, akan terbuka hati mudah-mudah. Kalau Tuhan kehendak bahawa seseorang itu disesatkan oleh Tuhan, hati tak akan terbuka. Itu bahagian masing-masing. Kita hanya bahagian menyampaikan, bahagian menasihat. Taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kitab Minhaj ni mula daripada keinsafan, bagi susung satu jalan. Ini panduan besar kita dalam beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai dengan kita fikir berkaitan dengan Allah, pergi pula kepada Allah Ta'ala membangkit, melantik Rasul yang dikuatkan dengan mukjizat yang kharik bagi adah, yang mencari bagi adah, yang melemahkan kuasa manusia daripada meniru ataupun melawan akan mukjizat. Mukjizat ni perkara yang mencari adah yang zahir pada tangan Rasul. Dia ada perkara yang kharik, perkara yang mencari adah, dia ada 8 nama. 4 yang sebenar, 4 yang tak sebenar, 4 yang sesat. Kita mencari adah ni karamah lah. Tak. Mencari adah ni yang sebenar, mukjizat. Mukjizat ni zahir pada tangan Rasul. Yang kedua, irhas. Irhas ni berlaku kepada Rasul pada masa belum lagi dilantik menjadi Rasul. Kita maklum kan Nabi SAW daripada budak lagi dah banyak berlaku benda-benda pelik. Dia panggil mukjizat. Kan dia panggil mukjizat sebab mukjizat zahir pada tangan Rasul. Nabi dilantik menjadi Rasul umur 40. Kita maklum yang berlaku benda pelik daripada budak lagi. Ke Syam contohnya, tak kena panas sebab dinaungi oleh awan pergi dan balik. Itu semua perkara yang mencari adah. Mana berlaku kepada orang lain seumpama tu? Pergi balik dinaungi oleh awan. Adakah itu panggil mukjizat? Masa tu umur Nabi 20-an, belum lagi menjadi Rasul. Tidak panggil mukjizat, dia panggil irhas. Panggil irhas. Irhas ni kita nak terjemah macam mana? Dia gini, irhas ni bila umur 40 dilantik menjadi Rasul, patut pun selama ni banyak berlaku benda pelik, kena-kena
akan dilantik menjadi rasul. Itu irhas. Nak kata apa? Sekarang jadi rasul umur 40. Yang berlaku benda pelik dah ni, hak banyak ni daripada kecil lagi ni. Bila lantik jadi rasul, orang berkata, orang patut pun. Selama ni banyak berlaku benda mencari adah. Kena nak jadi rasul. Itu irhas. Panggil apa? Saya ngaji pun tak ada terjemahan. Irhas gitu je lah. Tapi tak panggil mukjizat. Cuma kita biasa panggil mukjizat. Dah ada mukjizat tu rasul. Kalau berlaku tu belum jadi rasul lagi, dia panggil irhas. Itu sebenar. Dia ada karamah, itu aulia. Dia ada ma'unah. Dia ada 4 nama yang sebenar. Hak lain tu istidraj, sihir, su'uzah, lepas tu ihanah. Dia ada 8 perkara yang mencari adah. 4 yang sebenar, 4 yang sesat. Kita orang Melayu berlaku benda pelik je, tok khamak leluh, tok wali. Tak semestinya. Tak semestinya. Jadi mukjizat ni perkara yang mencari adah yang zahir pada tangan Rasul. Yang mana mukjizat perkara mencari adah ni bukan Rasul yang buat. Qada dan qadar belaka. Rasul makhluk tak ada bekas sama sekali. Keluar air kok jelas jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi buat, zahir pada Nabi. Yang melakukan Allah Taala. Terbelah laut air boleh terbelah, bukan air batu ni. Kalau air batu mana pun air boleh ni terbelah. Jadi ada 12 lorong benar. Itu perkara mencari adah. Adakah Nabi Musa yang buat? Adakah tungkat Nabi Musa yang bekas? Makhluk tak bekas sama sekali. Itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu mukjizat dinyatakan bahawa perkara yang mencari adah yang zahir pada Rasul, yang zahir saja. Bukan Rasul yang mengadakan, bukan Rasul yang bekas. Wa imam Rasul, wa imam malaikah, makhluk tak bekas sama sekali. Kesemuanya adalah qada dan qadar Allah. Kita bercakap Rasul, kita bercakap malaikah yang buat, kita bercakap kita yang buat, itu hanya cakap asbab, tak ada salah pun. Siapa buat? Saya buat. Begitu begini, saya, ni saya, waktu saya, tak ada salah, itu cakap asbab. Pegangan kita tetap semuanya qada dan qadar. Wa imma perbuatan Rasul pun qada dan qadar. Wa imma perbuatan malaikah pun qada dan qadar sekalian. Jadi mukjizat perkara yang mencari adah yang zahir pada Rasul. Perkara yang melemahkan manusia daripada melawan, melemahkan manusia daripada meniru. Itu mukjizat perkara yang mencari adah yang zahir pada Rasul, yang dikuatkan dengan mukjizat Rasul yang dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ummah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasul beritahu permulaannya, dan mengkhabarkan daku oleh Rasul bahawasanya bagiku Tuhan yang maha besar sebutannya, Tuhan yang amat kuasa, lagi aliman, lagi hayyan, lagi mutakalliman. Ni apa yang Rasul cerita kepada kita? Permulaannya Rasul cerita bab ketuhanan. Yang mana Rasul menyampaikan agama di Mekah 13 tahun. Permulaannya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, akidah. Walaupun sembahyang, tiang agama difardukan ketika Nabi masih lagi berada di Mekah, tetapi setahun lebih sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dekat-dekat nak hijrah ke Madinah dah. Maknanya Nabi jadi Rasul hampir 12 tahun dah. Hampir 12 tahun dah jadi Rasul. Barulah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, difardukan sembahyang tiang agama. Tapi sebelum tu, apa yang Rasul khabarkan kepada ummah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni puasa kita ni, Nabi duduk di Madinah tahun yang kedua. Hijrah ke mana? Tahun yang pertama tak ada lagi puasa. Tahun yang kedua 10 Syaban barulah turun ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Mana apa difardukan puasa di Madinah tahun yang kedua. Tahun yang sama zakat, tahun yang kelima, setengah mengatakan tahun yang keenam barulah difardukan haji.
Tapi nak ceritanya, walaupun sembahyang difardukan di Mekah, tapi dekat-dekat dah Nabi nak hijrah ke Madinah. Sebelum tu apa yang dibawa oleh Nabi SAW? Beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan hari akhirah. Itu perkara gaib. Allazina amanu, allazina yu'minuna bil ghaib. Barulah wa yuqimuna shalah. Allazina yu'minuna bil ghaib. Qada dan qadar ghaib. Itu boleh buktikan. Barulah wa yuqimuna shalah, dan mereka-mereka yang mendirikan sembahyang tiang agama. Tapi mula-mulanya mengkhabar akan aku bahawa bagiku ni Tuhan yang maha besar sebutannya, Tuhan yang amat kuasa. Itu permulaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada umat. Dan inilah hak permulaan kepada mereka yang dicampur kesedaran keinsafan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama-tama kita kena belajar mengenal Allah, dan kita kena belajar mengenal Rasul dalam pembicaraan ilmu tauhid untuk mengesahkan enam rukun iman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.